Comel. Comel. Cute. Ya Allah, tak nak judge budak. Takut dia macam dia nak angkat pipi dia tu. Cute. Cute. Oh my god, macam mau nak meletup. Wow, okay. Cute. Wih. Malaysia disenaraikan sebagai sebuah negara yang mempunyai kadar obesiti paling tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Obesiti sering dikaitkan dengan tabiat makan yang disemai sejak waktu kecil, di mana kanak-kanak yang mempunyai berat badan berlebihan biasanya akan menjadi obes atau gemuk ketika dewasa. Pelbagai penyakit boleh menyerang andai masalah obesiti ini dikesampingkan. Namun, apakah kesannya? Adakah masalah ini boleh dirawat atau sebaliknya? Selama sejam, semua persoalan mengenai masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak akan dibincangkan dalam Hello Doktor seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dan terima kasih kerana memilih Hello Doktor TV3 sebagai tontonan anda pada waktu petang ini. Dan seperti yang sudah dikongsikan tadi, hari ini kita akan membincangkan mengenai obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang topik pada hari ini untuk ditanyakan kepada tetamu, anda boleh hubungi kami di 0377261603 atau anda pun boleh tinggalkan komen di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Baik, untuk membincangkan mengenai topik pada hari ini, kita bersama tetamu di studio iaitu Profesor Dr. Muhammad Yazid Jalaluddin, iaitu Perunding Kanan Pediatrik dan Endokrinologi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Sihat? Sihat atas jemputan. Ya, sihat alhamdulillah. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama kami. Dan mungkin umum tahu kalau obesiti ni mungkin berat badan yang berlebihan, tetapi pastinya Doktor ada penerangan yang lebih jelas lagi mengenai obesiti. Betul. Terima kasih atas soalan tersebut. Bila kita bercakap berkenaan obesiti di kalangan kanak-kanak, kita sebenarnya melihat kepada indeks jisim tubuh. Indeks jisim tubuh untuk kanak-kanak berbeza jika kita bandingkan dengan orang dewasa. Bagi orang dewasa ada nombor yang khusus bila kita katakan sama ada seorang dewasa itu obes ataupun tidak. Tetapi untuk kanak-kanak, indeks jisim badan itu berubah-ubah mengikut umur dan juga mengikut jantina. Badan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan indeks jisim tubuh bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan dan bagi setiap umur daripada umur 2 hingga 18 tahun memang berbeza. Jadi, dari umur 5 sampai 2 hingga 18 tahun. Ya. Okey. So bila bagaimana kita nak kira? Yang tu yang penting. Setiap ibu bapa pada saya perlu tahu bagaimana untuk mengira indeks jisim tubuh anak mereka. Apa yang perlu dibuat hanya mengambil berat badan dan mengukur tinggi kanak-kanak tersebut. Jadi daripada berat badan dalam kilogram dibahagikan dengan ketinggian dalam meter dan jumlah tersebut dibahagikan sekali lagi dengan meter. Jadi dia akan dapat indeks jisim tubuh dan kemudian daripada nombor yang didapati itu rujuk kepada carta. Rujuk kepada carta indeks jisim tubuh WHO. Jadi kita boleh tentukan sama ada kanak-kanak tu berlebihan berat badan, obesiti, normal ataupun kurang berat badan. Dan carta itu mengikut jantina dan juga umur. Umur, betul. Okey, baik. Kalau statistik di Malaysia pula macam mana, Doktor? Obesiti dalam kalangan kanak-kanak ni. Okey. Di Malaysia bila kita lihat obesiti, kita lihat dalam berbagai umur ya. Daripada umur 6 bulan hingga umur 12 tahun. 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia ada masalah berlebihan. 1 dari 5? Ya, 1 daripada 5. Berlebihan berat badan ataupun obes. Untuk remaja, umur antara 12 hingga 17 tahun, 1 dalam 3 mempunyai masalah berat badan. Jika kita lihat daripada tinjauan kesihatan kebangsaan pada tahun 2015, ya, masalah obesiti sahaja adalah setinggi 11.9%. Bermaksud 1 daripada 10 kanak-kanak ada masalah obesiti.
Okey. Ya. Kalau ditengok daripada kajian morbiditi kebangsaan pun, Malaysia di tangga kedua ataupun ketiga Betul. Yes, di tangga Asia kedua. Tenggara. Betul. Cukup tinggi. Ini Yes. bukan kita nak banggakan sebenarnya. Ini patut kita risaukan, doktor. Betul. Tapi macam mana kalau kita nak kategorikan kanak-kanak ini sebagai obes? Bila kita nak kategorikan mereka sebagai obes, kita lihat daripada BMI ataupun indeks jisim tubuh tersebut, sekiranya mereka di tahap 95 percentile. Ya, kita ada line di carta tersebut. Apabila mereka lebih daripada 95 percentile, mereka akan dikategorikan sebagai obes. Okey. Antara 85 percentile hingga 95 percentile, mereka dikategorikan sebagai berlebihan berat badan. Okey, tak semestinya kalau kita nampak gempal sedikit, okey, obesiti. Tak semestinya. Tak semestinya. Jadi kita kena lihat carta tersebut dan tentukan. Kerana kadang-kadang lebih kepada ibu bapa banyak yang merasakan anak mereka tidak ada masalah. Okey. Bila overweight tersebut sebenarnya agak sukar untuk jika kita lihat melalui mata kasar. Kita perlu buat pengiraan. Betul juga tu doktor. Kalau kita tengok dekat awal siaran tadi, ramai bila tengok gambar kanak-kanak yang cabi, gempal-gempal sikit, tengok comelnya. Betul. Tapi sebenarnya mungkin ada masalah. Betul. Okey, tapi seawal umur berapa yang patut ibu bapa cek ataupun semak adakah anak mereka itu obesiti atau tidak? Okey. Apabila kita nak tentukan daripada umur berapa, sebelum umur 2 tahun, kita tidak panggil, kita tidak lihat dalam carta indeks jisim badan. Okey. Kita cuma lihat sama ada kanak-kanak tersebut mempunyai berlebihan berat badan dibandingkan dengan tinggi. Kerana BMI untuk kanak-kanak berumur bawah daripada 2 tahun, kita tak boleh nak tentukan. Ya, selepas umur 2 tahun, ya, kita boleh tentukan melalui pengiraan indeks jisim badan, dan seawal umur 2 tahun, kita boleh dah katakan sama ada kanak-kanak tersebut mempunyai masalah obesiti ataupun tidak. Okey. Tapi ibu bapa kan kadang-kadang bila anak-anak dia nak makan, okey biar sebab budak-budak biasalah dia selera nak makan. Tapi seawal umur berapa sebenarnya ibu bapa sebenarnya patut risau ataupun kontrol, kawal pemakanan anak-anak mereka? Memang perlu untuk ibu bapa mengawal tabiat pemakanan daripada awal. Kerana sekiranya kita biarkan kanak-kanak tersebut makan apa sahaja yang mereka mahu, maksudnya ibu bapa ini jenis yang permisif, membenarkan segala apa yang dimakan, kanak-kanak ini akan terbawa-bawa tabiat pemakanan itu sehingga mereka meningkat umur yang lebih berusia ataupun meningkat remaja. Jadi sangat penting untuk tabiat pemakanan itu dikawal daripada awal supaya tidak terbawa-bawa apabila mereka meningkat remaja. Bercakap mengenai memang nampak cabi, nampak montel, ibu bapa gembira kalau anak-anak itu agak montel. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahawa itu menunjukkan mereka sihat, cukup zat ataupun wealthy. Ibu bapa ada duit untuk beri, kan? Kalau tengok bayi macam tak berapa nak cabi pula, sihat ke? Betul. Tapi sebenarnya kajian telah tunjukkan sekiranya kita biarkan, even seawal umur 5 tahun, sekiranya kanak-kanak itu daripada awal umur 5 tahun sudah mempunyai masalah obesiti, 50% akan terus menjadi dewasa yang obes. Okey, 50% tinggi. Betul. Maksudnya 5 daripada 10 orang kanak-kanak yang obes masa umur 5 hingga 6 tahun berpeluang untuk menjadi dewasa obes. Okey. Dan kadar itu meningkat lebih tinggi apabila remaja. Jika remaja obes, kemungkinan remaja tersebut akan terus menjadi dewasa yang obes adalah 70 hingga 80%. Semakin tinggi Semakin tinggi peratus dia. Jadi untuk seorang remaja tersebut cuba mengurangkan berat badan dan masuk kepada normal weight, berat badan yang normal, cuma 2 daripada 10 orang yang berjaya. Okey. 8 daripadanya akan terus menjadi orang dewasa yang obes. Itu sebabnya kita katakan daripada awal, tabiat pemakanan yang bagus mesti dipupuk daripada awal supaya masalah ini tidak berterusan. Itu 2 daripada 10 lah yang kawal dari awal lagi. Okey, kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai obesiti dalam kalangan kanak-kanak, dan selepas ini kita nak tahu apakah punca dan komplikasi obesiti. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah kes COVID-19? Justru itu ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda. Bertemu kembali di Hello Doktor, dan tadi pun sudah sedikit sebanyak kita tahu tentang obesiti dan cara pengiraannya, tapi sebelum kita teruskan dengan perbincangan mengenai topik pada hari ini iaitu obesiti dalam kalangan kanak-kanak, mari kita tengok dulu statistik COVID-19 di Malaysia pada hari ini. Baik, kalau anda dapat lihat di kaca TV, kes baru pada hari ini adalah sebanyak 47, menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 591 dan jumlah kes sembuh baharu adalah sebanyak 7. Jumlah kes sembuh secara keseluruhannya 9,196 dan alhamdulillah tiada kes kematian baru, menjadikan jumlah kematian kekal 128. Itu dia jumlah kes keseluruhan pada hari ini 13 September 2020. Dan ini juga saya kongsikan ataupun pesan kepada anda semua, walau di mana anda berada, bercuti ataupun bekerja seperti biasa, ikut SOP dan peraturan-peraturan di semua tempat yang ada. Dan jika anda mempunyai apa-apa simptom, cepat-cepatlah rujuk kepada doktor sebab kita sama-sama mahu perang virus COVID-19 ini. Baik, berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh tanyakan di talian Hello Doktor iaitu 0377261603 atau anda boleh tinggalkan komen di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Baik, kita masih bersama doktor. Tadi pun doktor dah buat sedikit pengenalan mengenai obesiti dan pastinya ramai juga nak tahu apakah antara faktor-faktor obesiti dalam kanak-kanak. Ramai yang berteka-teki, adakah ini berketurunan, adakah pemakanan, adakah gaya hidup? Boleh doktor kongsikan? Okey, terima kasih. Pertama sekali bila kita lihat berkenaan dengan obesiti kalangan kanak-kanak, kita kena lihat adakah ia bermula daripada dalam kandungan lagi. Kerana sekiranya ibu mempunyai masalah perlebihan berat badan semasa mengandung ataupun ibu mengalami masalah kencing manis semasa mengandung, itu juga memberikan risiko yang lebih tinggi untuk kanak-kanak tersebut mengalami masalah berlebihan berat badan daripada peringkat awal. Ya, kemudian kita perlu lihat kepada sama ada kanak-kanak ini mempunyai sindrom-sindrom tertentu yang boleh menyebabkan mereka mempunyai berlebihan berat badan, terutama sindrom-sindrom seperti sindrom Prader-Willi dan beberapa sindrom yang lain yang memang akan ada masalah berat badan. Yang paling utama pada saya adalah berat badan berlebihan disebabkan oleh faktor pemakanan. Ramai di kalangan kita menganggap bahawa kita boleh benarkan anak-anak ini makan apa saja. Ya, begitu banyak kalori yang diambil. Kita biasa dengar masalah bila makan terlalu banyak nasi lemak. Tapi sebenarnya nasi lemak itu tak bersalah. Yang bersalahnya kita. Kuantitinya? Betul. Kuantiti yang kita ambil dan barang-barang lain yang bersama dengan nasi lemak itu menyebabkan kalorinya sangat tinggi. Dan kita perlu lihat apa bezanya kita makan nasi lemak dengan datuk nenek kita makan nasi lemak. Apabila datuk nenek kita makan nasi lemak, mereka terus ke ladang dan membanting tulang, bakar semua kalori yang telah diambil. Tetapi kita lebih kepada duduk di office ataupun tidak mengamalkan gaya hidup sihat dan semuanya akan terkumpul menjadi lemak. Ya, jadi faktor pemakanan itu penting. Juga faktor dari segi kurangnya aktiviti fizikal. Kanak-kanak pada masa ini ramai di antara mereka mempunyai gadget sendiri. Kurang masa di luar. Betul. Tiada masa yang diuntukkan untuk aktiviti fizikal. Saya masih ingat semasa saya di kampung, semasa kecil-kecil dulu, kita akan keluar dari rumah daripada pagi dan balik waktu petang. Seharian kita bermain. Tetapi kanak-kanak sekarang lebih kepada duduk di dalam rumah. Mereka mempunyai banyak masa dengan skrin, sama ada gadget ataupun TV ataupun video. Jadi kurangnya pembakaran kalori yang diambil.
masih berinteraksi dengan kawan-kawan tetapi melalui gadget. Betul. Kalau kita dulu Yes. keluar bermain. Sangat betul. Jadi bila kita tidak ada keseimbangan, keseimbangan tentang kalori yang kita ambil, juga pembakaran kalori akibat daripada aktiviti fizikal, memang kita akan mendapat berlebihan berat badan. Dikatakan bahawa sekiranya kita mempunyai berlebihan kalori sebanyak 200 kalori setiap hari, ini akan memberikan kita 8 kilogram di hujung tahun. Oh, 200 kalori setiap hari yang berlebihan. 200 kalori. Maksudnya makan lebih daripada kalori yang hilang. Yes. Dan ada baki 200 kalori dikali dengan setahun dapat Dia akan 8 kilogram lebih berat di hujung tahun. Jadi itu sangat penting untuk kita kenal dan kita tahu supaya kita sentiasa akan berusaha untuk pastikan apa yang kita ambil sama dengan apa yang kita bakar supaya kita tidak terus berterusan menambah berat badan. Dan faktor yang paling saya rasa penting untuk kita lihat juga adalah faktor tidur. Ramai kanak-kanak di Malaysia pada masa ini daripada kajian yang kita buat tidur dalam jangka masa yang sangat pendek. Kanak-kanak sepatutnya tidur dalam jangka masa 7 hingga 10 jam bergantung kepada umur mereka. Semasa tidur kanak-kanak ini membesar. Jadi dan juga semasa tidur ada hormon-hormon tertentu yang keluar yang memberikan mereka pertumbuhan badan yang bagus. Sekiranya mereka kurang tidur pada waktu malam, ada dua hormon yang sangat penting, iaitu hormon ghrelin dan hormon leptin yang akan menjadi sangat tak betul. Bila masalah dengan hormon-hormon ini berlaku esok paginya, kanak-kanak ini akan makan dengan lebih banyak. Disebabkan kurang tidur, masalah dengan hormon leptin dan ghrelin, mereka akan makan dengan lebih banyak. Dan makanan yang biasa mereka ambil itu adalah makanan-makanan yang tinggi kalori. Makanan-makanan yang dikatakan sedap. Teringin lah. Betul. Teringin makanan yang tinggi kalori. Seperti makan makanan manis. Yes, betul. Makanan yang berlemak. Kerana makanan berlemak memang sedap. Jadi benda-benda manis dan benda yang berlemak inilah yang akan dicapai dahulu berbanding dengan benda-benda yang sepatutnya berkhasiat. Disebabkan masalah berlebihan pengambilan makanan, kurangnya aktiviti dan kurangnya tidur, ini semua membantu menyebabkan kanak-kanak ini mempunyai masalah berat badan yang berlebihan. Itulah di antara punca pemakanan. Kalau makan pun tidak dibakar sepenuhnya kalori dan tidur pun tak cukup, jadilah kenaikan berat badan itu. Dan macam-macam lagi nak kita tanyakan kepada doktor, tetapi jom kita saksikan dulu laporan khas mengenai klinik obesiti di PPUM. Jom kita saksikan. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Dan kini saya berada di satu-satunya klinik obesiti kanak-kanak di Malaysia. Lepas ini kita akan bersama Profesor Dr. Muhammad Yazid dan juga pesakitnya Hafizuddin untuk mengetahui mengenai rawatan di sini untuk kanak-kanak yang obesiti. Boleh doktor kongsikan tentang pesakit doktor hari ini? Pesakit kita hari ini adik Hafizuddin. Beliau berumur dalam 9 tahun lebih, berada bersama kita di klinik ini dalam lebih kurang 1 tahun. Adik Hafiz mula dikesan mempunyai masalah obesiti ketika berumur dalam 6 tahun lebih. Berat yang melebihi daripada 95% dalam kategori obes. Dan disebabkan itu, kita syorkan pada ibu untuk bawa dia ke klinik obesiti. Sudah 8 bulan adik Hafiz mendapatkan rawatan di klinik ini. Dan sekarang ini Profesor Dr. Muhammad Yazid akan memberi penerangan kepada adik Hafiz dan juga bapanya mengenai tahap kesihatan adik Hafiz pada masa kini. Adik Hafiz dibuat ujian darah, melihat kepada thyroid, melihat kepada kolesterol dan diabetes. Kesemua itu nampak normal kecuali ada sedikit masalah tinggi kolesterol. Untuk adik Hafiz, biasanya kita tidak start dengan ubat directly. Kita akan bagi kaunseling diet dulu dan selepas kaunseling pemakanan, kita akan cek semula darah. Lain daripada itu, adik Hafiz juga telah dihantar ke bahagian sukan untuk dilihat berapa peratus lemak dalam badan. Dan untuk kanak-kanak, biasanya kita tidak mahu penurunan yang banyak kerana kanak-kanak sentiasa membesar. Bila mereka membesar, mereka perlu ada pertambahan berat badan, tapi pertambahan berat badan itu mesti seiring dengan tinggi. Sekiranya ketinggian itu sedikit tapi penambahan berat badan itu terlalu banyak, itu yang menyebabkan masalah obesiti.
bersama saya sekarang adalah Dr. Eng dari Klinik Perubatan Sukan, dan sebentar tadi adik Hafiz dah pun menjalani body composition analysis, dan sekarang ni pula senam bersenam. Biasanya apa antara senaman yang disyorkan doktor untuk kanak-kanak yang obesity? Untuk setiap kanak-kanak, kita akan beri exercise berdasarkan kemampuan mereka masing-masing lah. Di antara yang exercise yang kita syorkan ialah treadmill, berbasikal, bermain bola atau berlari lah. Ideanya untuk kekalkan aktiviti fizikal mereka. Berapa kerap sebenarnya doktor akan periksa dia punya tahap kesihatan, dia punya tahap kecergasan? Biasanya kita akan lihat 2 kali seminggu. Lepas tu kita akan jarakkan bila mereka semakin cergas dan aktif. Jadi apa lagi langkah-langkah seterusnya selepas dah ada peningkatan? Apa yang dilakukan dekat klinik perubatan sukan ni? Selepas kita lihat ada peningkatan tahap aktiviti fizikal, kita pun akan melihat dari segi diet dan cara pemakanan merupakan satu faktor untuk punca obesiti. Bukan sahaja kecergasan senaman, tapi faktor pemakanan juga akan diperiksa di sini. Okey, itu dia sedikit sebanyak mengenai klinik obesiti di PPUM dan bersama doktor juga. Kalau kita tengok adik Hafiz tu dah berapa lama beliau bersama doktor? Dalam 8 bulan yang lepas, kerana adik Hafiz dirujuk kepada kita akibat daripada masalah dengan obesiti. Juga jika kita dapat lihat sebenar tadi, adik Hafiz juga ada sementara kita menemu ramah, adik Hafiz juga tertidur. Ya, ini adalah masalah biasa. Itu antara komplikasi. Betul, antara komplikasi mereka yang mengalami masalah obesiti. Kerana pada waktu malam mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak. Itu antara komplikasinya. Ya, tapi betul. mungkin ada dalam kalangan ibu bapa yang nak tahu bila kanak-kanak itu perlu dirujuk kepada pakar pediatric endokrin. Okey. Jika kita lihat daripada guidelines yang telah ada, seawal umur 5 tahun atau even dalam masa umur 2 hingga 5 tahun, sekiranya mereka mempunyai masalah. Masalah dari segi tidur, masalah dari segi tulang yang bengkok, kaki yang bengkok. Kerana kanak-kanak yang berat ini biasanya berat badan bahagian atas agak tinggi, dan akibat daripada mereka perlu membesar dengan cepat, kadang-kadang tulang kaki mereka boleh bengkok. Kanak-kanak yang kurang daripada 5 tahun yang ada masalah-masalah tertentu biasanya akan dirujuk lebih awal. Tapi selalunya bagi di klinik obesiti, kita mendapat rujukan yang mereka yang berumur biasanya lebih daripada 5 tahun ke atas. Dan bagi mereka yang berumur 8 tahun ke atas, sekiranya mereka dirujuk kepada klinik obesiti, kita akan mula membuat siasatan tertentulah. Siasatan darah dan siasatan berapa peratus berat badan yang mereka ada, berapa peratus berat lemak yang mereka ada. Kerana berat badan yang kita ambil tadi, jisim berat badan tidak sama dengan peratusan lemak badan. Jadi kita akan peratus lemak tu yang nak dibuang, nak dikurangkan. Betul. Dan itu yang kita nak kurangkan kerana kanak-kanak ini membesar. Mereka akan mempunyai pertambahan berat tulang, pertambahan berat otot, tapi yang kita mahu kurangkan adalah sebenarnya pengurangan lemak badan. Okey, baik doktor. Dan difahamkan doktor pun mempunyai pengalaman untuk merawat seorang kanak-kanak berumur 12 tahun yang berat badan lebih kurang 100 kg. Mungkin doktor boleh kongsikan juga pengalaman mengenai pesakit itu? Ya. Kanak-kanak ini datang kepada kita sebenarnya dirujuk kerana ada masalah dengan asma. Ya. Ini yang sebab biasa yang punca utamanya dirujuk. sebab asma. Ya, dirujuk kepada kita yang sebab asma. Kanak-kanak ini bila mereka mempunyai masalah asma, biasanya ibu bapa akan meminta doktor untuk memberikan surat kepada sekolah supaya kanak-kanak ini tidak menjalani aktiviti fizikal. Betul. Pendidikan jasmani kerana mengalami asma. Ini satu yang pada saya tidak berapa betul. Ya, kerana kanak-kanak yang punya asma sepatutnya dirawat. Apabila mereka mendapat rawatan yang sepatutnya untuk asma mereka tersebut, sepatutnya mereka boleh melakukan aktiviti fizikal seperti kanak-kanak lain. Lebih perlu untuk membuat aktiviti fizikal. Sangat perlu. Jadi bila kita berjaya untuk rawat kanak-kanak ini dari asma yang dia ada, kemudian kita buat rujukan kepada pakar pemakanan, rujukan kepada bahagian sukan, kita berjaya untuk cuba kurangkan berat
dan selepas itu kita cuba sustain lah Sekarang berat ni, badan. bagaimana keadaannya sekarang? Kurang-kurangnya kita berjaya turunkan berat badan. Kita ada kes-kes yang berjaya, tetapi kita juga ada kes-kes yang kurang berjaya. Yang saya rasa pendekatan ataupun penglibatan ibu bapa sangat penting. Bagi kes-kes yang tidak berapa berjaya, biasanya ini melibatkan kurangnya penglibatan ibu bapa. Okey, kita akan sambung lagi selepas itu. Tapi sekarang ini kita nak berehat seketika, tapi mari kita saksikan dulu pecahan statistik kanak-kanak obesiti dalam negeri di Malaysia. Ibu bapa kena kawal pengambilan makanan kat rumah. Kalau ibu bapa yang sendiri yang beli snack letak kat rumah, so anak-anak akan makan lah. Sepatutnya ibu bapa kena bagi makan kanak-kanak makanan yang berkhasiat lah. Contoh kita bagi pengambilan makanan yang seimbang, sayur-sayuran, buah-buahan, cukup vitamin, cukup protein dan karbohidrat lah. Pokok pangkal ni ibu bapa lah kena mainkan peranan dalam menjaga pemakanan kanak-kanak, kena memantau pembesaran kanak-kanak macam mana. Budak-budak kan diorang suka junk food. Kita patutnya galakkan diorang dengan pemakanan macam penuh vitamin lah, kitaran pemakanan yang betul. Nampak comel tapi dia akan efek masa akan datang nanti. Ibu bapa dan juga keluarga rapat lah perlu ambil kisah dan perlu ambil tahu apa yang nutrition ataupun makanan yang perlu diambil. So kita kena kaji balik makanan yang sesuai untuk budak kanak-kanak dan mengikut piramid makanan. Dan yang walaupun piramid makanan ni khusus untuk semua, tapi yang budak-budak ni makanan yang apa yang sesuai untuk mereka. Itu dia pendapat orang ramai mengenai tips untuk kawal kanak-kanak ni daripada menjadi obesiti. Dah macam doktor dah semua. Okey, baik. Kita masih dialog doktor bersama Dr. Yazid dan kita juga ada seorang lagi tetamu, Bila Najmi. Apa khabar, Bila? Baik. Terima kasih kerana sudi bersama Hello Doktor untuk berkongsi pengalaman Bila. Baik, so kita teruskan dengan Bila. Nak tanya dulu kepada doktor. Tadi kita tak sempat nak berbincang mengenai komplikasi-komplikasi kanak-kanak yang obesiti ini. Kalau kita lihat tadi pun ada yang menyatakan antara puncanya makanan, ubat-ubatan, jantina. Tapi apa pula komplikasinya kalau tidak dikawal? Okey, antara komplikasi obesiti yang kita perlu lihat adalah yang paling utama adalah masalah kencing manis. Ya. Apabila kita melihat kanak-kanak yang mempunyai obesiti, kita perlu tahu yang mereka ini boleh mendapat masalah sindrom metabolik, masalah kencing manis pada masa hadapan, juga masalah tidur, ya, sama ada tidur berdengkur ataupun masalah tidur yang kita panggil apnea ataupun tidak bernafas semasa tidur. Dan kanak-kanak ini juga boleh mengalami masalah tekanan darah tinggi, masalah hati yang dalam jangka masa yang lama boleh menyebabkan adanya kanser hati. Okey. Ya. Dan ada perkara-perkara tertentu yang kita boleh lihat secara fizikal, sama ada kanak-kanak ini sudah mula mempunyai komplikasi-komplikasi ini ataupun tidak. Salah satu daripadanya yang kita boleh lihat agak jelas adalah kesan hitam di bahagian leher. Kesan hitam di bahagian leher ini ada nama saintifik dia sendiri, iaitu acanthosis nigricans, dan ini adalah tanda awal kencing manis. Ini hanya untuk mereka yang obes? Obes sahaja. Mereka yang obes sahaja yang mengalami masalah ini. Dan ramai di kalangan ibu bapa, apabila saya mengatakan yang kesan ini adalah kesan awal kencing manis, ibu bapa agak terkejut. Dan ibu bapa banyak yang menyatakan bahawa ini daki. Yang kanak-kanak ini malas, tak mahu cuci, tidak mahu basuh. Tapi sebenarnya bukan. Ini adalah kesan... Cuci-cuci pun masih ada betul. Itu. Kalau kadang-kadang saya katakan kepada ibu bapa tu, jika diberus dengan berus dawai pun dia tak hilang. Ya? Dia cuma akan hilang apabila kanak-kanak ini mengalami kurang berat badan. Okey, baik. Dia akan hilang sendiri. Bila perut, ukur lilit perut menurun,
biasanya Berkurangan akan berkurang sendiri dan hilang. Baik, Bella. Dan hari ini kita pun bercakap mengenai obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Nak juga tahu bagaimana keadaan Bella sebenarnya sewaktu kecil dulu. Okey, Bila dari kecil memang Bila kurus sebenarnya. Bila start lepas 2 tahun bila naik berat badan. Betul lah doktor cakap tu kan. So bila start naik, bila masuk sekolah rendah lagi naik. Okey. Tapi ada rujuk dekat doktor tak? Ada kisah dia. Ada kisah dia. Ceritakan kisah dia Bella. Bila ada check up doktor, dia memang bagi tahu Bila obes lah. Umur berapa masa umur tu? waktu tu darjah 2 kot. Darjah 2. Kesedaran sendiri ke? Doktor yang suruh datang lah. Okey. Dia suruh datang. Lepas tu dia cakap Bila kena jaga berat badan, kalau tidak. Waktu tu takut dengan doktor. Dia kata kalau tidak saya kena duduk hospital. Okay. Dia nak jaga saya. So macam saya takut. So saya tak pergi. Memang itu saya rasa menyesal jugalah. Okay. Bila tak ikut treatment tu. Yalah masa tu kanak-kanak. Sebab kita takut Yeah. Kalau doktor sendiri mungkin ini ibu bapa juga perlu mendorong anak-anak itu untuk jadi lebih sihat. Betul. Komen doktor bagaimana? Macam yang Bella share tadi itu memang betul. Ramai di kalangan ibu bapa selepas kali pertama datang jumpa kita di klinik, mereka sudah jarang dan terus berhenti daripada datang kerana mereka merasakan bahawa perkara tersebut tidak perlu pada masa tersebut. Okay. Itu sebab saya kata tadi penglibatan ibu bapa itu sangat penting dan ibu bapa perlu faham yang dan perlu tahu. Pada saya ibu bapa perlu mendapat sedikit pengetahuan akan masalah obesiti ini pada kemudian hari. Okay. Memang pada masa itu nampak comel, nampak sihat kan, tak ada masalah. Tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi. Jadi banyaknya daripada ibu bapa ni akan kata kenapa kita perlu buat semua tu? Kenapa perlu rawatan ni semua dibuat? Itu sebabnya biasanya kita susah nak mendapat 100%. Ya, apa-apa pun ibu bapa juga. Betul. Okey, baik. Betul. Sebelum tu doktor, mari kita saksikan dulu soalan daripada selebriti ini. Apa yang ditanyakan tu? Hello doktor, saya Masya Milan. Saya nak tanya kepada doktor, kenapa ada setengah orang ni yang dia makan banyak tapi berat badan dia tak naik? Dan ada yang makan sikit tapi berat badan dia tetap naik juga. Dan lagi satu doktor, kenapa seseorang itu cepat buncit walaupun dia belum makan apa-apa lagi pagi-pagi, baru minum air dah buncit? Ada soalan 2 dalam 1 dan ada soalan kedua. Satu dia tanya kenapa ada orang makan tak banyak pun naik, ada yang makan sikit pun metabolisme tu macam mana doktor? Pada saya ini lebih kepada orang dewasa. Masalah tersebut lebih jerumus kepada apa yang kita panggil kadar metabolisme badan. Apabila seseorang meningkat usia, kadar metabolisme badan akan menurun. Tetapi ada juga mereka yang diberi nikmat untuk makan tetapi tak tambah berat badan dengan banyak. Ini terjadi bagi mereka yang mempunyai kadar metabolisme badan yang tinggi. Adakah mereka untung sebenarnya? Untung. Yang memang ini untung. Dan yes. Dan kadar metabolisme boleh kita naikkan ya sebenarnya dengan kita mengamalkan pemakanan ataupun cara pemakanan tertentu, pemakanan mengikut masa dan juga melakukan aktiviti fizikal. Yang tu boleh menaikkan kadar metabolisme badan. Sampai Bella pun tadi cakap jealous. Ada orang makan banyak pun metabolisme dia tinggi. Adakah Bella macam tu? Sebenarnya makan tak adalah banyak mana. Bella makan sikit tapi tak tahulah dia naik. Kecil-kecil dulu? Kecil-kecil dulu maybe memang start dari kecil lah. Bila tak makan banyak pun macam nasi tu tak macam tak meninggi pun. Tak gunung pun. Tapi still naik berat badan. So macam tak faham, mula-mula tak fahamlah pasal badan ni. Okey, masa kecil memanglah kita pun tak concern sangat, tak ambil tahu sangat mengenai berat badan, pemakanan. Tetapi pada umur berapa sebenarnya Bella rasa okey dah tiba masanya untuk jaga diri sendiri? Okey, actually 2018 bila start diet, bila start exercise and eat healthy, memang bila cakap turun. Okey, masa tu umur 17? Bukan, waktu tu
2018 tak silap 22 macam itulah. So bila eat healthy, makan sayur, especially sayur lah. Lepas tu tak minum air manis, tak makan junk food, memang turun. Betul. Ya. Oh, okey. Kalau Bella tak apa, untuk kongsikan, sebelum ni berat paling tinggi berapa dan sekarang ni berapa? Berat paling tinggi Bella 145. Masa tu umur? Masa tu umur 20, ya around tu lah 20. Okey. Ya, 22 tu. Masa tu lah sedar tiba masa ni untuk turunkan berat badan. Dan sekarang ni dah turun? Sekarang ni dia macam mana nak cakap? Dia PKP kan. So kurang buat aktiviti luar sebab bila suka walk, jaga makanan. Tapi bila duduk rumah ni dia jadi macam sorry to say, dia memang jadi makan balik. Bukan Bella seorang je. Rasanya kebanyakan daripada kita bila kat rumah tu banyak berkunjung. Berdentas ke dapur. Ya, betul lah. Tapi memang kena start balik. Tak boleh. Kita macam ini untuk kesihatan diri sendiri. Ya. Dan mungkin kanak-kanak yang obesiti ni dia ada cabaran-cabaran dia doktor. Boleh doktor kongsikan selain daripada susah untuk bergerak, mungkin ada faktor kesan-kesan emosi mereka. Ya. Kanak-kanak obes biasanya mereka tak beritahu ibu bapa. Kepada doktor juga agak sukar untuk kita korek rahsia. Ya. Tetapi kita tahu bagi mereka yang mempunyai masalah obesiti ini ada di kalangan mereka yang mengalami masalah kemurungan, ada di kalangan mereka yang mengalami masalah anxiety atau terlalu bimbang. Resah, betul. Bila mereka mengalami masalah kemurungan tersebut, jalan ataupun cara untuk mengatasi biasanya dengan makan lagi. Dan ini seterusnya akan menyebabkan mereka berterusan menambah berat badan. Sebab memendam, tak bercakap dengan sesiapa. Kalau Bella sendiri pernah ke alami apa yang doktor cakap tadi? Ya, betul. Macam kalau stres ke, setengah orang stres dia boleh kurus kan. Tapi kita tidak. Kita lebih makan. Itu yang bahaya. Itu dia antara komplikasinya. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kita akan berehat seketika. Okey, itu antara fakta dan mitosnya kembali di Hello Doktor dengan topik pada ini obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Doktor, kita dah tengok ada beberapa fakta atau mitos di situ. Nombor 1, skip meal ataupun skip makan. Adakah itu boleh kurangkan berat badan secara cepat? Okey, jangan sekali-kali skip. Jangan sekali-kali dengar cakap doktor. Terutama sarapan pagi. Okey. Dia sepatutnya makan sarapan pagi like a king. Kerana itu adalah permulaan hari. Ya, sekiranya kita skip sarapan pagi dan telah ada kajian even di Malaysia like a king tapi janganlah berlebihan jangan juga. Berlebihan. Ya. Tetapi di Malaysia sendiri ada kajian di kalangan kanak-kanak yang menunjukkan nama kajian pun My Breakfast Study yang menunjukkan sekiranya mereka skip breakfast, kebarangkalian untuk mereka mengalami masalah malnutrisi ataupun obesiti adalah lebih tinggi daripada mereka yang mengambil sarapan pagi secara berkala. Bagaimana pula dengan senaman yang berlebihan? Fakta atau mitos? Senaman boleh menurunkan berat badan, tetapi senaman yang berlebihan kita tidak galakkan, terutama bagi mereka yang telah mengalami masalah obesiti kerana senaman berlebihan akan menyebabkan mereka mengalami sakit-sakit otot. Bila mereka sakit-sakit otot tu, jadi mereka akan terus berhenti untuk bersenam. Kalau Bella pula, cara senamannya macam mana? Sebab Bella pun dah kurang banyak. Kalau kita tengok hari itu pernah kurang sampai 20 lebih kilogram kan. Apa yang senaman yang dilakukan? Bella buat yoga. Yoga. Dia banyak yoga aerobik lah. Dia campur. Dia banyak hold kan yoga ni. And then and dia rasa selesa bila kita berbadan besar nak exercise. So setengah orang tu dia rasa macam aku malas lah nak exercise sebab macam penat, macam susah je nak buat exercise ni kan. Tapi
sebenarnya kita kena juga start buat slow-slow. Buat sekadar yang kita mampu. Pun, tapi dalam satu hari tu mesti exercise. Betul. Apa-apa pun bila nak mula tu yang berat kan. Ya, memang susah. Di klinik kita, di klinik obesiti kanak-kanak, salah satu sebab yang kita hantar kanak-kanak ini ke perubatan sukan adalah supaya mereka mendapat preskripsi senaman yang betul. Jadi setiap kanak-kanak tersebut akan mendapat preskripsi senaman mereka sendiri. Menu senaman. Yes, menu senaman. Bukan menu makanan saja, tapi menu senaman. Dan tadi kita ada lagi 2 fakta atau mitos. Seterusnya, makan karbohidrat boleh menaikkan berat dengan boleh menggemukkan. Badan kita perlukan karbohidrat. Perlu ambil suku daripada pinggan sihat, ya. Pinggan sihat, suku-suku separuh. Suku daripadanya adalah karbohidrat. Suku. Kenapa kita perlu ambil suku karbohidrat? Kerana otak kita memerlukan karbohidrat. Otak kita memerlukan tenaga dalam bentuk syugar yang datang daripada karbohidrat. Sekiranya kanak-kanak tidak mengambil langsung karbohidrat, bagaimana untuk dapat syugar? Bagaimana untuk dapat gula tersebut supaya otak tu berfungsi, dapat belajar dengan baik. Jadi karbohidrat penting. Cuma karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan semuanya ditukar kepada lemak kerana badan kita tak pandai. Itu yang ada piramid makanan tu. Semuanya perlu dan kadar yang sepatutnya lah. Dan yang terakhir tadi, makan snack selepas in between meals katanya. Adakah itu tak elok? Ini adalah satu, bukan kita kata tak elok. Makan snack, kalau sekiranya snack itu kalorinya rendah, tidak mengapa. Tetapi snack di Malaysia kebanyakannya bergoreng, deep fry. Semuanya very high calorie. Betul. Semuanya high calorie. Ada di kalangan snack-snack tersebut sebenarnya kalorinya lebih tinggi daripada makanan meal time. Itu yang menyebabkan kadang-kadang bila kita berbicara dengan parents, ya, kita kata ibu bapa akan bagi tahu kita makan memang sikit, nasi memang sikit, semua sikit. Tapi bila kita lihat secara lebih mendalam, 24 jam punya pemakanan, memang kita dapat lihat snack tu yang menyebabkan mereka mempunyai kalori yang berlebihan. Segala kuih-kuih muih di Malaysia makan nasi sikit tapi kenapa tinggi. Naik? Mungkin snack-snack yang diambil tu gula tinggi. Contoh paling senang, kari pap yang sederhana besar, setelah digoreng, memberi kita 200 kalori. Itu jogging dan berapa minit? Jogging 45 minit untuk bakar satu keping kari pap. Bayangkan. Itulah dia. Apa yang kita makan, itulah kita. Tapi Bella, nak juga kita tahu, apa cabaran-cabaran Bella sepanjang membesar apabila berat pun berlebihan, mungkin mengganggu rutin-rutin harian? Bila waktu kecil, Bila memang tak rasa ada masalah walaupun Bila gemuk. Tapi masalah penat tu mesti ada lah. Itu antara komplikasinya lah. Lepas tu, macam kalau di sekolah, orang selalu ejek, orang selalu bully kita semua kan. Dari situlah Bila pun macam kita malu sebenarnya. Tapi macam mana Bella hadapi dengan bila muda kan, budak-budak kena ejek? Mengadu kat bapak. Tapi lepas tu kita belajar macam tak apalah, biar dia nak cakap apa, sebab dia orang bukan kita punya ada dalam hidup kita ke apa, biar je. Dan semasa dewasa ni pula apa cabaran dia? Semasa dewasa maksud Hawa? Kalau kecil-kecil dulu dibuli, diejek oleh rakan-rakan. Tapi bila dah dewasa ini mungkin cabarannya berbeza. Cabaran dia berbeza sebab bila nak turun berat badan tu, itu cabaran bagi Bila. Sebab orang bila dah makin dewasa, orang dah tak mengejek kita. Kecuali dalam media-media sosial lah. Dekat situ pun Bila pun macam ignore je lah. Kita belajar ignore je apa orang nak cakap. Tapi yang penting kita kena tahu diri kita healthy, and Bila memang tak pernah ada masalah kesihatan. So far lah, cuma obese je lah. Dan Bella pun merupakan penyanyi dan pernah juga berlakon. Adakah itu memberi satu cabaran kepada Bella? Cabaran dia bila menyanyi, bila kita berat badan tu macam naik kan, kita punya pernafasan untuk hold the note. Macam kalau penyanyi mengah. dia jadi penat, jadi mengah. Lepas tu kalau berlakon pula, kita kan banyak energi nak kena guna kan. Kena gerak sini, gerak sana. Itu
masalah jugalah bagi Bila. Okey. Baik pada doktor, kalau tadi kita dah tahu apa puncanya, apa kesan-kesannya dan komplikasinya. Sekarang ni kita nak tahu secara ringkas rawatan kepada kanak-kanak yang obesiti ni, dan adakah dia berbeza dengan dewasa? Secara ringkasnya doktor. Secara ringkas, rawatan bila kita lihat untuk kanak-kanak adalah pertama kita kena kurangkan kalori intake, yang kedua kita kena tambahkan aktiviti fizikal. Okay. Cuma di kalangan kanak-kanak kalau kita bandingkan dengan orang dewasa memang tak ada perubatan khusus. Ya, ubat-ubat yang boleh diberi untuk mengurangkan masalah obesiti di kalangan kanak-kanak jauh berbeza daripada orang dewasa. Kita tidak ada banyak pilihan ubat. Jadi apa yang penting untuk kanak-kanak adalah kita perlu kurangkan berat badan melalui kurang pemakanan dan meningkatkan aktiviti. Ada pendidikan-pendidikan buat masa ini yang mengatakan ada kanak-kanak seawal umur 16 tahun boleh dibuat operation, ya, dikecilkan perut seperti orang dewasa. Tetapi buat masa sekarang hanya dalam bentuk kajian, kajian penyelidikan, bukan rutin, ya, bukan medical management yang biasa. Jika kita perlu buatkan operation, ini mesti diletakkan di bawah penyelidikan supaya mereka akan dipantau dalam jangka masa yang lama. Okey, baik. Apa-apa pun bermula dengan saya rasa kesedaran diri dulu. Kesedaran diri kanak-kanak itu dan ibu bapa pun harus mendorong. Dan langkah-langkah lain akan datang dengan kemudiannya. Baik, Bella sendiri, kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Mungkin Bella ada pesanan kepada mereka-mereka di luar sana betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan, terutamanya bermula dari kanak-kanak. Okey. For me, start je awal-awal dari kecil supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Jaga pemakanan, kena makan buah, kena makan sayur. Nasi boleh makan tapi dalam kuantiti yang sikit. Lepas tu yang penting kita kena buat exercise kat luar lah, janganlah main phone je. Okey. Okey. Terima kasih banyak-banyak Bella. Semoga maju jaya insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak juga kepada Profesor Dr. Muhammad Yazid atas masa pada hari ini. Harapnya semua ilmu yang dikongsikan akan memberi manfaat kepada anda semua penonton Hello Doktor. Nampaknya kita sudah sampai pun ke penghujung siaran. Jumpa lagi pada minggu hadapan hari Ahad pada waktu yang sama 5.30 petang dengan topik masalah eczema dalam kalangan kanak-kanak. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.